Assalamualaikum. Nama saya Muaz. Hari ni kita akan bercakap pasal topik demonstrasi dan boykot. Okey, dua benda ni saya punya pendapat je lah. Pandangan saya iaitu demonstrasi dan boykot bukanlah cara yang terbaik untuk kita sebagai seorang Muslim. Kerana demonstrasi ni ialah bila di mana kita duduk di satu tempat dan kita mendengar orang berbicara dan kita mula menunjukkan tunjuk perasaan. Yes, kita tunjuk perasaan secara terkawal dan kita tidak merosakkan keadaan sekeliling, tapi kita lebih kepada bercakap dengan lebih kuat. First kali, macam mana nak berlaku demonstrasi ialah first kali kita kena cakap dan orang tu tak nak dengar. Dan kemudian kita cakap benda yang sama pada orang sekeliling dan semua orang bersatu duduk di satu tempat dan mereka melontarkan suara yang lebih kuat. Dan ketika itu barulah orang itu mendengar. Dan bila kita perhatikan benda ni, sebenarnya orang tu memang tak nak dengar pun apa benda awak cakap, tetapi dia terpaksa mendengar sebab dia dapat banyak komplain disebabkan demonstrasi yang berlaku. Jadi dia adalah akan dipersalahkan dan dia dituduh menjadi punca kepada apa benda yang kamu jalankan ketika itulah. Jadi demonstrasi ni sama seperti makin kuat suara kamu, makin senang untuk mereka ikut. Tapi tidakkah kita mahu mengubah mentaliti seseorang berdasarkan keupayaan mereka berfikir? Kenapa kita kena memaksa mereka baru mereka mendengar? Jadi bila saya diajak untuk join demonstrasi, saya rasa saya tak nak. Saya better naikkan ekonomi saya sendiri dan saya pilih orang-orang yang saya ingin berurusan niaga, dan ketika itu kita akan bersepakat dan kita akan menumbangkan diorang ni melalui cara-cara ekonomi yang berkait rapat dengan ekonomi. Contohnya apakah kesan-kesan dari segi ekonomi yang menyebabkan berlakunya ketidaksamarata dalam profit yang diorang dah rancangkan, yang mana benda tu telah menggugat kepentingan orang-orang lain, dan ketika itu barulah dia tahu betapa bahayanya kita. Dan sama seperti boykot ni, kita tak nak beli barang dia sehingga dia mengikut seperti apa benda kita nak. Tetapi bila kita dah lama tak beli barang dia tu dan dia akan mengalah dan dia akan menurut perintah kita dan kita kembali membeli produk daripada dia. Tapi apakah kita punya jaminan supaya dia tak buat benda tu lagi? Sebab bila dia buat benda tu lagi, kita akan boykot lagi. Dan bila dia mengaku kalah, dia melengah, so kita berhenti boykot. Lepas tu berapa lama benda ni akan berulang sehingga sampai sudah kita pun dah macam malas nak boykot sebab kita dah tahu perangai dia memang begitu. Jadi untuk melawan boykot ni, why not kita cipta produk kita sendiri? Dan ketika itu barulah mereka benar-benar takut, disebabkan produk yang kita buat, yang mana kita menggantikan produk-produk mereka, ini telah memberi maksud bahawa kemungkinan besar company mereka akan bankrupt. Jadi demonstrasi kita lawan dengan ekonomi, dan boykot kita lawan dengan penciptaan produk baru. Dan kemudian barulah orang-orang kafir dia takut dengan orang-orang Islam, yang mana antara kesnya ialah bila satu golongan menindas golongan yang lain, yang mana memang ternyata memang golongan yang ditindas ni adalah golongan yang dizalimi. Dan ketika itulah Islam akan benar-benar kuat, kerana kekuatan yang ada dalam satu jentera pentadbiran tu adalah dipegang oleh rakyat kita sendiri, orang Malaysia sendiri. So marilah kita menunjukkan satu kekuatan. Cukuplah dengan demonstrasi, cukuplah dengan boykot. Kalau benar dia tak nak dengar cakap kita, okey, tidak mengapa. Kita akan buat ekonomi kita sendiri. Kita tak akan bergantung terhadap cita-cita yang dia ada, visi yang dia ada, yang misi yang dia ada. Kita dah tak perlu dengar apa benda yang dia kata. Dan ketika kita ingin memboikot produk orang kerana kita tak setuju dengan apa benda yang orang tengah buat sekarang ni, marilah kita angkat diri kita untuk jadi darjat yang lebih tinggi, di mana kita sendiri yang membuat produk itu
Dan benda itu memang sangat ditakuti oleh company-company besar, yang mana memang mereka akan kehilangan sejumlah wang yang sangat tinggi nilai dia. Dan ketika itu barulah mereka berhati-hati dengan setiap benda yang mereka buat. Jadi awak ada pendapat tak untuk macam mana nak atasi masalah ni? Boleh bagi idea, jangan saya nak dengar. Dan apa pun saksikan saya di video akan datang lepas ni nanti, InsyaAllah. Assalamualaikum.